صل عليه كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك 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 عليه النبي الحاضرين اللهم صل عليه يا معلم اليقين صل عليه العالمين ما صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه النبي من أضاء اللهم صل عليه النبي البشر اللهم صل عليه اللهم صل عليه نزل سلم عليه اللهم صل وسلم بارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا من حوش اللهم صل عليه ويحيي النفوس اللهم صل عليه اللهم صل عليه على يديه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الحسن ثم الحسين اللهم صل عليه قرة العين اللهم صل عليه كالكوكبين ثم صل عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك 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 عليه
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Sayyidina Muhammad di atas pilihan Allah, taufik dan juga hidayah daripadanya dapat kita bertemu dalam pengajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Sebenarnya pengajian kita ni ialah bersambung daripada pengajian di Masjid Al-Falah hari itu bersama Sayyidina Muhammad, dan ditakdirkan oleh Allah disambung di Masjid Irsyad. Jadi saya tak mengulang balik, cuma yang menyambung pengajian yang berlangsung di Masjid Al-Falah hari itu saja. Sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita berada pada hadis yang ke-9 sepatutnya Sayyidina Muhammad, tapi hadis itu terlalu panjang dan semestinya dan sepastinya tak akan dapat dihabiskan dalam waktu sejam. Jadi saya langkau pada hadis yang ke-10. Cuma hadis yang ke-9 tu, hadis Ka'ab bin Malik tu saya tangguhkan ke satu masa Sayyidina Muhammad yang kita rancangkan insya-Allah masa yang kita boleh mengisi untuk menghabiskan hadis yang panjang itu selama paling kurang dalam tempoh 2 jam setengah insya-Allah untuk menghabiskan hadis itu. Jadi lepas ni kita kena ta'lai satu keadaan yang agak kondusif untuk kita nak menghabiskan hadis yang tersangat panjang tu. Saya rasa inilah hadis yang paling panjang dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi insya-Allah kita tangguh pada satu masalah ini. Hadis sangat penting sebenarnya, dan kita ambil masa yang terbatas ini untuk menceluskan kita baca hadis yang sesuai dengan waktu yang terbatas ni. Saya dipahamkan juga pukul 11 di sini ada program bersama dengan Habib Ali. Jadi untuk itu pastinya keadaan tidak mengizinkan. Jadi insya-Allah kita buka hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa an Abi Junaid wa an Abi Nujaid radhiyallahu ta'ala anhu bi dhammin nun wa fathil jim. Imran bin al-Husain al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhuma qala anna imra'atan min Juhaynata atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad asabtu haddan faqimhu alayya fada'a nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها
ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جالس بنفسها لله عز وجل رواه مسلم. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain, Imran bin Al-Husain sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Imran bin Al-Husain sallallahu alaihi wasallam Muhammad ialah seorang sahabat Nabi, iaitu dia Islam pada tahun perang Khaybar. Dia masuk Islam pada tahun peperangan Khaybar. Taib sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan di antara latar belakang dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, setiap peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hadir. Setiap peperangan yang disertai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bila Nabi kita wafat, menjelanglah zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah. Selepas daripada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad zaman Abu Bakar, masuk ke zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pada zaman Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar hantar dia ke Basrah untuk mengajar Islam, untuk mengajar agama kepada orang Basrah. Basrah iaitu di Iraq sekarang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kealiman dan ketinggian pengetahuan yang ada kepada Imran bin Al-Husain, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan kelebihan yang ada pada dia, sehingga seorang ulama yang bernama Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala wa ardah sallallahu alaihi wasallam Muhammad menyebut, lam nara fil Basrah ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fadlin ala Imran bin Al-Husain. Kata Ibnu Sirin seorang tabi'in, kelebihan Ibnu Sirin sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kerana dia ada satu kitab yang menjadi rujukan pada para ulama yang ada pada hari ini, iaitu kitab berkenaan dengan ta'birat ataupun takwil mimpi Ibnu Sirin. Jadi sebenarnya ilmu berkenaan dengan takwil mimpi ini tidak ramai orang yang miliki. Di antara seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling pandai mentakwil mimpi ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ibnu Sirin sallallahu alaihi wasallam Muhammad ialah orang yang mewarisi ilmu takwil mimpi. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mimpi ni sebenarnya dia satu ilmu. Dan mimpi ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila mana kita mimpi tidak boleh diterima secara mentah itu. Mimpi ni dia bahan mentah dan dia kena proses. Dia ada maknanya, dia ada perkaranya sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kadang-kadang mimpi ni kena tapis. Kenapa kena tapis? Sebab dia mai daripada alam malakut. Dia bukan alam kita, dia alam lain. Perkara yang Tuhan nak bagi tahu kepada kita, masalah Sayyidina Muhammad sama ada berkait dengan kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ataupun berkait dengan orang yang sekitar dengan kita, ataupun siapa-siapa saja, maka perkara tersebut datang dengan mimpi. Jadi mimpi tak boleh diterima secara bulat macam tu. Dia mesti ditakwil. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka orang yang sangat alim dalam
permasalahan mimpi ialah Ibnu Sirin radhiyallahu taala anhu. Ibnu Sirin suatu melihat seorang sahabat Nabi yang bernama Imran bin Al-Husain sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Ibnu Sirin, kami tidak pernah melihat orang yang sebegitu azim, agung, hebat di Basrah melebihi Imran bin Al-Husain sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ini ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ini ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad kelebihan seorang sahabat Nabi. Kelebihan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini kebanyakan mereka selepas Nabi kita wafat, mereka tidak tinggal di Madinah. 3/4 sahabat Nabi berserak ke seluruh alam ni. Bukan setakat mereka sampai ke tanah-tanah Arab, tapi mereka sampai ke negara-negara Asia. Di antara sahabat Nabi ada yang sampai ke China, ada yang sampai ke Samudra Pasai, Nusantara, maknanya Muhammad Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya subhanallah, Muhammad Sayyidina Muhammad begitulah yang dikatakan golongan sahabat Nabi. Hanya 1/4 sahaja yang duduk di Madinah, yang lain semua keluar untuk menyampaikan agama, meninggalkan tanah air dan mati di tempat orang setengah-setengahnya. Dan tak kurang juga yang keluar ke sana dan balik. Ada para sahabat Muhammad Sayyidina Muhammad yang sampai ke Aceh dan balik. Duduk di Aceh itu bukan sehari dua, 5 tahun, dan balik semula ke Madinah Al-Munawwarah. Oleh mereka keluar berdakwah Muhammad Sayyidina Muhammad. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi inilah seorang sahabat Nabi yang bernama Imran bin Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis kita pada hari ini. Qala anna imra'atan min Juhainata. Satu orang perempuan daripada Juhainah. Juhainah ni satu Sayyidina Muhammad, satu kabilah yang terkemuka di kalangan orang-orang Arab atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad. Perempuan daripada Juhainah ni datang bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad. Wa hiya hubla min az-zina. Suatu mana dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad. Dia datang dalam keadaan hubla, mengandung minaz zina, dengan sebab zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan faqimhu alayya. Kata perempuan ni Sayyidina Muhammad, asabtu haddan, telah berlaku kepada aku satu perkara yang menyebabkan aku kena hudud. Tu asabtu haddan, telah berlaku kepadaku Sayyidina Muhammad satu perkara yang menyebabkan aku ni kena hudud. Faqimhu alayya. Rasulullah Sayyidina Muhammad, tolonglah laksanakan hudud ke atas diriku. Di perempuan ni dia minta dilaksanakan hukum hudud kepada dia Sayyidina Muhammad. Perempuan ni daripada Juhainah ni Sayyidina Muhammad, dia nak dilaksanakan hukum hudud kepada dia sebab dia nak bersihkan diri dia. Sayyidina Muhammad, dia nak bersihkan diri dia Sayyidina Muhammad daripada dakwaan Allah pada hari kiamat. Jadi inilah dia panggil dosa-dosa yang berkait dengan hudud. Dosa berkait dengan hudud ni adalah dosa-dosa besar. Bagi contohnya kita kata macam Sayyidina Muhammad hukum hudud berzina. Sama ada berzina tu orang yang berkahwin ataupun belum pernah berkahwin. Kalau seorang tu Sayyidina Muhammad, kalau orang tu Allahumma Sayyidina Muhammad, dia pernah berkahwin, maka hukum hudud ke atasnya ialah direjam sampai mati. Direjam sampai mati. Makanya kita boleh bayangkan Sayyidina Muhammad orang yang berzina dan dia telah pernah berkahwin. Allahumma Sayyidina Muhammad, ditanam separuh badan dia
Kemudian dilunggukkan hasa, iaitu masalah Sayyidina Muhammad batu-batu kecil. Batu-batu kecil. Jadi batu-batu ni dilungguk, dan orang yang lalu dan hukum ni adalah dilaksanakan di depan orang ramai. Masalah Sayyidina Muhammad di tempat umum. Masalah Sayyidina Muhammad. Maknanya siapa sahaja yang lalu, dia akan ambil batu tu, dia baling orang ni. Bukan batu besar-besar tu, no. Dia batu kecil-kecil. Kalau batu besar-besar ni, kalau kena tu pingsan lah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tambahlah batu besar ni, kena sekali dah mati dah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi batu kecil-kecil. Apa tujuannya? Untuk menderah. Maknanya nak bagi orang tengok tu memang rasa menyayat hati. Nak bagi orang rasa Allahu Akbar. Nak bagi orang rasa takut. Nak bagi orang rasa gerun. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad untuk semua orang tengok yang ada pada hari ini, sekalipun kita kata macam gantung sampai mati, orang tak gerun sebab dia buat, orang tak tahu masalah Sayyidina Muhammad. Jadi dia nak dilaksanakan di tempat orang yang orang boleh tengok masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, berkali kalau di Kuala Lumpur ni, di Bukit Bintang pun, no? Tempat orang banyak yang tak ada siang, tak ada malam, Sahabat Sayyidina Muhammad. Bagi orang tengok semua Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi bila lalu baling, lalu baling, lalu baling, baling. Jadi dan direjam tu sampai dia mati. Tak mati jangan bagi, maka takkan selesai hukum sampai dia mati. Bayangkan, hukum tu memang sungguh-sungguh menggerunkan. Salah senang. Maknanya kalau orang tengok, orang tak berani dah. Kalau orang nak buat juga, dia akan tengok ancaman pada hukum ni. Salah senang Muhammad. Sementara bagi orang yang masih belum kahwin, Salah senang Muhammad, hukumannya ialah pukul 100 rotan. Pukul pula bukan macam yang dia buat dalam penjara. Saya pernah tengok, saya pernah dengar cerita Sahabat Sayyidina Muhammad. Satu orang murid saya, dia kerjanya orang panggil apa? Dresa ke, dia panggil apa, dresa ke, yang dia ni kerja dia Sahabat Sayyidina Muhammad. Hukuman dalam penjara ni, dia cerita hukuman sebat ni, jadi dialah yang merawat. Dia panggil dresa lah Sahabat Sayyidina Muhammad. Cerita dia Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi hukuman sebat di mana? Di punggung. Kawan ni yang kerja menyebat ni, badan ni dia Sahabat Sayyidina Muhammad. Dan dia tarik rotan pun habis riang, habis tenaga dia. Sekali rotan, tuan-tuan, punggung kita ni isi dia lembut. Sahabat Sayyidina Muhammad. Bila dia pukul, orang yang hak kena pukul itu yang tak ada agama, dia panggil pertama sekali, dia panggil, disebut mak. Orang ada agama dia sebut Allah. Itu pengalaman dia. Pukul sekali itu memang tak ada kesan apa. Mak. Pasal kawan tu hentam pun dahsyat. Pukul kali kedua Sahabat Sayyidina Muhammad, isi punggung tu bergerak. Tu hukuman di penjara. Hukuman bila kali yang ketiga tu, rotan tu dah masuk dalam punggung, lekat. Bayangkan 6 rotan. Selesai hukuman tu Sahabat Sayyidina Muhammad, maka dresa ni lah yang rawat. Dan malam tu orang tu takkan boleh tidur. Ni hukuman manusia, ni hukuman yang zalim. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Sahabat Sayyidina Muhammad, hukum hudud tak macam tu.
Rotan di belakang. Rotan di belakang masalah Sayyidina Muhammad. Rotan tu pula masalah bukan macam penyebab di penjara tu. Seolah macam ada buku di ketiak kawan tu, bukan macam tu ya. Masalah Sayyidina Muhammad. Dan masalah Sayyidina Muhammad bukan di satu tempat, semua tempat. Itu hukum Allah SWT. Kalau lepas pada satu rotan, bayangkan 100 rotan. Kena sekali tak apa. Saya pernah tengok sebatan yang dibuat di Aceh dalam video orang hantar kan, SAW. Itu bukan satu rotan. Kawan hak kena tibai ni tak salah kesalahan apa, tapi di rotan di khalayak. Tu bukan hudud, tu rotan tengah khalayak. Hak kawan kena rotan ni dia badan sendung. Sekali dia okey, dua dia okey, tiga dia sakit, empat sakit. Jadi mula bila sekali tambah tu dia boleh tahan. Dua, tiga, boleh sakit. Bayangkan satu rotan. Jadi subhanallah, hukuman ini pernah berlaku kepada anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Anak Sayyidina Umar ni, masalah Sayyidina Muhammad, bukan dia cari tapi diperdaya. Sehingga masalah Sayyidina Muhammad, kita dengar ceritanya, diperdaya oleh Yahudi untuk menjebak anak Umar untuk menjebak anak Sayyidina Umar dengan hukum wuduk. Disangkakan ayat dia minum itu ialah ayat sejuk, rupa-rupanya arak. Kesimpulannya berlaku perzinaan satu orang budak perempuan dengan satu orang perempuan, masalah Sayyidina Muhammad, maka dilaksanakan hukum ini kepada anak khalifah, anak Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bila kena pada anak dia sendiri tanpa kasih belas hukum. Sebab kata Umar, aku tak mau nanti anakku didakwa oleh Allah di hadapannya pada hari akhirat nanti. Di perempuan ni dia jumpa dengan Nabi SAW untuk satu saja, dia dibersihkan untuk dia tak didakwa lagi oleh Allah pada hari kebangkitan nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak Umar ni subhanallah, bila dia kena rotan sallallahu alaihi Muhammad, subhanallah, belum pun sempat dihabiskan rotan, anaknya dah meninggal. Anak dah meninggal. Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam. Bila meninggal, kawan hak pukul dia berhenti. Bila berhenti tanya Amirul Mukminin, belum pun sempat habis dah meninggal ya Amirul Mukminin. Sakat ni saja ataupun nak teruskan? Kata Umar, habiskan sampai satu rotan. Aku tak mau yang berbakinya akan disambung di akhirat nanti. Itu khalifah yang adil. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, akhirnya maka dalam sejarah umat Islam, masalah Sayyidina Muhammad dalam sejarah umat Islam, subhanallah, umat Islam tidak pernah melahirkan anak-anak zina. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi terkawal masyarakat Islam, zuriat terjaga. Tapi hari ini bila mana hukum ni tak berjalan, anak zina. Tuan-tuan, mari kita minta Allah lindungkan kita semua daripada anak-anak zuriat kita daripada perzinaan. Masalah Sayyidina Muhammad. Takut tuan-tuan. Anak-anak takut. Dalam diri saya, kalau boleh dalam masalah Sayyidina Muhammad, kalau anak-anak saya khususnya, anak-anak tak kerti internet pun tak apa, bahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahaya. Dan harap-harap anak-anak kita ni, saya alhamdulillah dan kita semua, kalau boleh kita anak-anak ni membesar depan kita, kalau boleh. Kalau Allah tak selamatkan, habis. Ada seorang sahabat saya duduk di Kuala Lumpur ni, ngajak satu sekolah menengah di sini, Salah Sayyidina Muhammad. Dia kata, ya Allah Ustaz, sekolah yang dia mengajar hampir 50 orang di sekolah ada anak zina. Tahu macam mana? Tidak ada binti. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad,
Cerita dia masalah Sayyidina Muhammad tahu macam mana nak ambil SPM. Direct tak ada bin, kesian. Jadi bimbang ni macam mana? Takut anak-anak kita pergi berkenan dekat budak perempuan tu. Anak-anak kita pergi berkenan dekat budak lelaki tu. Jenuh kita. Tapi sekatlah alhamdulillah, macam kami kita majak sekolah agama, anak-anak zina ni dia masih belum sampai sekolah agama. Dia beruduk di sekolah menengah biasa. No? Macam mana kalau anak-anak ni dia ngaji sekolah agama, muka dia macam mana dia nak macam mana dia hadapan dengan masyarakat sekolah menengah biasa, dia patah heran zina ke tak zina ke, ada ayah ke tak ada ayah ke, dia tak kisah. Tapi sekolah agama macam mana? Macam mana dia nak duduk kawan dengan kawan-kawan yang anak yang milik yang ada sah taraf? Kesian tak dia? Allah Muhammad. Tuan-tuan, cerita dia bila satu orang tu pernah berzina. Sahabat Sayyidina Muhammad ni, zina ni penyakit dia. Sekalipun masalah si perempuan tu ataupun laki-laki tu, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad yang berzina tu sudah pun bertaubat, tak mau dah bertaubat, dia berkahwin. Masalah Sayyidina Muhammad, dia berkahwin, suami pun soleh, dia pun solehah. Suami dia orang baik, dia tu pernah berzina tapi dia tu bertaubat. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kesan jangka panjang. Sekalipun telah pernah bertaubat, nanti kalau dapat anak teringin nak berzina juga. Wal'adzubillah, tu bahaya dia. Kalau masalah Sayyidina Muhammad sampai tang anak tu semua bagus belakang, subhanallah, Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, cucu pula nak berzina, dia takkan habis. Tu risiko zina. Kalau selamat di anak, cucu cicit tu nak berzina juga. Tu bahaya. Minta Tuhan lindung kita semua daripada keturunan kita ni ada lekat dengan zina. Wal'adzubillah. Ni siapa-siapa dapat anak, dapat cucu, bila dapat anak tu lepas azan, baca 2 surah Allah Sayyidina Muhammad. Yang pertama baca inna anzalna. Yang kedua baca qul huwallahu ahad. Baca inna anzalna ni minta dengan niat Allah selamatkan anak kita daripada zina. Baca qul huwallahu ahad untuk menyelamatkan anak daripada murtad. Wal'adzubillah. Qul Allah jaga akidah. Sallallahu Sayyidina Muhammad, inna anzalna menjaga zuriat. Baik, sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, dia tuan-tuan, tu satu masa banyak orang-orang soleh. Kalau tengok dalam cerita-cerita dalam sejarah salafus soleh, Allah Sayyidina Muhammad, anak jadi baik dengan sebab kita. Satu orang ayah, siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Siang puasa, malam qiyamul lail. Siang puasa, malam qiyamul lail. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga anak subhanallah kenal ayah tu ahli ibadat. Sehingga si anak tu bertanya, ayah pasal pala ayah kuat sangat beribadah, siang malam pagi petang. Apa jawapan ayah? Untuk kamu. Untuk kamu. Makna apa? Untuk kamu jadi baik. Lepas tu kata ulama sallallahu alaihi Muhammad, salahul aba yanfa'ul abna wa idba'ula. Baik nenek moyang itu memberi manfaat kepada anak cucu, sekalipun jarak di antara depa dan kita tu jauh sekali. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, saya, Ustaz Arif, Ustaz Mukti, guru-guru kita yang lain, kita pun tak tahu siapa nenek moyang kita. Sama juga masalah Sayyidina Muhammad, hak jahat tu, hak tak pernah semayang ni, ada subang, ada rantai, kongsi gelap ni, tak tahulah siapa tu nenek moyang dia. Lanun tamana hala tak tahu. Jadi keturunan tu membentuk masalah Sayyidina Muhammad. Jadi syukur alhamdulillah masalah Sayyidina Muhammad
kita Allah bagi duk ni pasal apa? Nenek moyang kita hari tu. Jadi kita ni pasal doa yang Nabi yang Allah ajak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan tinggal doa tu. Ni kita baca doa ni untuk keturunan kita. Dulu nenek moyang kita baca doa tu untuk kita. Rabbana wahai Tuhan kami sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hablana berilah pada kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Taib, isteri-isteri kami, zuriat kami. Jadi apa? Qurrata a'yun, penyejuk mata hati kami. Taib, penyejuk mata hati kami. Faham tak mana penyejuk mata hati? Macam mana perasaan mak ayah tengok anak jadi baik? No? Macam mana mak ayah tengok anak-anak jadi baik? Allahu Akbar, sejuklah tengok anak-anak. No? Syukur anak boleh hafal Quran. Syukur anak jadi ulama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu dia panggil penunjuk mata hati. Tengok anak-anak yang berbakti pada kita. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang tak reti bantah mak ayah. Apa nama pelajar Malaysia yang mati di Turki tu apa nama? Ammar. Kata mak dia puas hati Ammar jadi anak dia. Tak pernah tinggi suara. Anak yang tak pernah bantah. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, mulianya sebab berdamping dengan Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi. Orang Malaysia, budak mati di Turki. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad berdamping dengan seorang sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahu Akbar. Tu dia panggil qurrata a'yun. No? Jadi barangkali sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau kita hari ni anak kita jadi tok guru mengajar sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nenek moyang kita hari tu bila tahu seronok, Allah seronoknya. Baik, kita pun nanti sama juga. Baik. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila orang tanya pasal apa ayah batara ni, untuk hang, untuk generasi hang, untuk zuriat hang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qala ya Rasulullah asabtu haddan faqimhu alayya. Dia nak supaya sallallahu alaihi wasallam Muhammad hukum hudud tu dilaksanakan ke atas dia. Fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad waliyaha faqala. Bila perempuan ni minta dilaksanakan hudud atas dia, maka Nabi panggil wali dia. Faqala ahsin ilaiha. Nabi panggil wali, Nabi kata ahsin ilaiha, layan dia bagi elok, hormati dia, layan bagi elok. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Fa idza wada'at fa'tini biha. Bila dia telah melahirkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bawa mai balik dia kepada aku. Fa'ti biha sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad qala ya Rasulullah asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Qasidah tadi. Sama tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung qasidah insya-Allah. Ikut sama-sama lah. Ikut sama-sama Ustaz Mudi. Bagi deras sikit suara tu. Sebab selawatkan Nabi ni kena angkat suara. صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه
صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا من يريد اللهم صل عليه علم اليقين اللهم صل عليه الأمين اللهم صل عليه صلوات عليه اللهم صل وسلم وبارك 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 عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك 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 عليه اللهم صل عليه النفوس اللهم صل عليه الأبرار والمجوس اللهم صل عليه عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم الحسين اللهم صل عليه العين اللهم صل عليه كالكوكبين اللهم صل عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك 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 عليه وذرياتي صلى الله وسلم عليه.
Qala fa idza wada'at fa'tini biha. Maka Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam bila mana dia telah melahirkan, fa'tini biha, datangkan dia kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fa'ala, maka walinya pun memperbuat. Fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha. Bila orang perempuan ni telah pun melahirkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, qala fa amara biha, maka subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka dibawalah perempuan ini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi suruh perempuan ini dibawa mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas dia melahirkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Selepas dia melahirkan. Maknanya hukum hudud ni akan menyebabkan dia mati. Pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak laksanakan sewaktu mana dia mai mengaku tu. Nabi suruh balik dulu, melahirkan mai. Pasal itulah Islam. Yang salah tu dia. Anak dalam perut tu tak salah. Jadi Nabi tidak mau anak itu mati. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Kemudian masalah Sayyidina Muhammad fa amara biha, Nabi suruh orang ni dibawa mai sebab dia muhsanah ni orang yang pernah kahwin. Dia kahwin dah. Bila dia kahwin, dia akan direjam. Kalau perempuan tadi belum pernah berkahwin, dia akan dirotan satu rotan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qala fashuddat 'alaiha thiyabuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bila mai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh perempuan ini diikat pakaiannya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kayunya, lengan bajunya, tudungnya. Pasal apa sallallahu alaihi wasallam Muhammad? Nabi suruh diikat, bagi kemas ke kain bajunya supaya pada saat direjam nanti tidak tersingkap aurat dia. Maknanya Nabi jaga orang perempuan. Sebab itu ambil perhatian, Islam jaga sungguh ketinggian orang perempuan. Maka dengan orang perempuan sendiri yang menjatuhkan kedudukan dia, sebab Nabi jaga sungguh orang perempuan. Muhammad. Saya tengok tuan di universiti, satu orang pengarah kepada satu program di universiti, laki-laki perempuan. Orang laki-laki masalah Sayyidina Muhammad, dia ada modul yang sesuai dengan laki-laki. Yang sesuai dengan laki-laki tak boleh buat sama dengan perempuan. Maka sesuai dengan laki-laki saja. Tapi orang perempuan tak boleh modul tu. Pasal apa? Menjatuhkan maruah orang perempuan. Tak boleh. Tapi kalau pelajar universiti mereka tidak mendalami hukum masalah dia sama ya, dia buat laki-laki macam perempuan, tak boleh. Islam menghormati orang perempuan. Cuba tengok orang laki-laki masalah Sayyidina Muhammad ni Muslim nak cuti sekolah, lebih-lebih lagi kalau cuti hujung tahun, minta jemput ke rumah, apa dia? Kenduri khatan, berkhatan. Orang laki-laki bila berkhatan dibesar-besarkan, kenduri berkhatan. Orang perempuan tak pernah orang buat. Pasal apa? Buat berkhatan sikit. Anak umur berapa? 9 tahun. Tidak ada orang perempuan yang dikhatankan ketika umur 9 tahun. Islam pula suruh orang perempuan yang dikhatankan ketika dia budak lagi. Budak lagi, masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, orang laki-laki macam tu. Orang perempuan disembunyikan, dibuat sorok. Jangan orang tahu. Keluarga yang tahu, mak ayah yang tahu. Kadang-kadang mak ayah tu pergi katakan anak perempuan, abang pun tak tahu, kakak semua tak tahu, rahsia. Tapi orang lelaki dia besar-besarkan, diwak-wakkan.
Itu beza. Jadi orang lelaki perempuan tak sama masalah sama. Orang perempuan duduk di belakang takbir ketika solat masalah Sayyidina Muhammad. Orang perempuan ni dipelihara masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Orang perempuan tak boleh buka tubuh badan dia. Pasal Islam jaga orang perempuan. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, sebab tu Tuhan marah sangat kepada orang yang menjatuhkan maruah orang perempuan, dan Tuhan marah sangat orang perempuan yang menjatuhkan maruah dia sendiri. Masalah Sayyidina Muhammad. Sampai Nabi kata uritun nar fara'aitu aksara ahliha an-nisa wal aghniya. Ditunjukkan kepadaku orang dalam neraka itu, dalam neraka ramai orang kaya, ramai orang perempuan. Pasal apa Nabi beritahu macam tu apa? Sebagai peringatan untuk orang perempuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Diikat pakaiannya sallallahu alaihi wasallam supaya tidak tersikap auratnya. Thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alaiha sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad kemudian diarah perempuan tu untuk mai dan direjam, farujimat, direjam perempuan tadi, thumma shalla 'alaiha, kemudian Nabi kita menyembahyangkan perempuan yang direjam. Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Perempuan ni mati, direjam sampai mati. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad selepas kapan dan dimandingkan, Nabi kita menyembahyangkan perempuan yang direjam ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalilnya apa daripada hadis ni? Dalilnya bahawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad ini dalil dalam mazhab Syafi'i sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bahawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bahawa imam dan orang yang ada kelebihan dipanggil ahlul fadli sallallahu alaihi wasallam Muhammad bersolat di atas marjum yang direjam. Pasal apa ni? Orang ni dah bersih. Hari tu dia hidup, dia berzina, okey, dia berdosa. Bila mana dah direjam, dia orang bersih. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam bila mana dia bersih, maka dia disembahyangkan oleh pemimpin, bahkan disembahyangkan oleh ahlul fadli, oleh orang-orang yang ada kelebihan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Seperti mana disembahyangkan ke atas orang-orang yang lain juga, sebenarnya pemimpin, orang-orang yang ada kelebihan, para ahli ulama menyembahyangkan jenazah orang lain, maka begitulah disembahyang ke atas marjum sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dosa zina, daripada hadis dah dapat kita faham bahawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dosa zina ni dia tidak akan selesai dengan bertaubat. Untuk membersihkan dosa dia mesti dilaksanakan hukum rejam sampai mati dan dipukul hati rotan bagi yang belum pernah berkahwin sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faqalahu Umaru. Bila Nabi kita nak menyembahyangkan perempuan ni, Umar Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, kata pada Rasulullah, tusalli alaiha ya Rasulullah, kamu nak menyembahyangkan ke atasnya Rasulullah, wa qad zanat, sedangkan dia berzina Rasulullah. Taib. Maka Nabi kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, laqad tabat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, perempuan ni dah bertaubat, kata Rasulullah. Sayyidina Umar ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad mengingkari perbuatan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Sebab tengok Nabi buat tu, Nabi nak menyembahyangkan dia. Kamu nak sembahyang juga pada dia Rasulullah, dia berzina Rasulullah. Taib sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal apa Sayyidina Umar mengingkari perbuatan Rasulullah? Sebab dia terlupa bahawasanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad khitam kepada perempuan tersebut ialah taubatan nasuha. Penutup pada hidup perempuan ialah taubatan nasuha. Contoh, bayangkan perempuan yang dibawa untuk direjam, dia tahulah selagi kau mati. Bila tahu macam tu, macam mana perasaan dia? Hari ini hari terakhir. Masalahnya kita hari ini kita tak tahu kita nak mati.
Bila orang ni tahu dia nak mati, macam mana perasaannya? Jadi ketika tu dia bulat, habislah Tuhan, ampunlah dosa aku. Tuhan terima taubat dia. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi kata laqad tabat, dia dah bertaubat, kata Rasulullah. Lau qusimas baina sab'ina min al-madinati lawasi'ashum, masalah Sayyidina Muhammad. Kalaulah dosa dia ni dibahagi-bahagikan kepada 70 orang Al-Madinah, apa maknanya? 70 orang pendosa, orang-orang yang berdosa di Madinah ni, salah Sayyidina Muhammad. Taib. Siapa dia tu? Munafiqin. Faham tak? Munafiqin. Munafiqin ni ialah orang yang, salah Sayyidina Muhammad, yang dosa, kesalahannya lebih besar daripada kafir biasa. Salah Sayyidina Muhammad. Munafiqin ni menzahirkan Islam, sedangkan dia dalam hati tak Islam pun. Munafiqin, kafir mana ada? Kalau 70 munafiqin, dosa kawan ni taubat dia ni, hak perempuan ni dibagi-bagi per 70 munafiqin yang kafir tu, la wasi'ashum, atau mengangkat dosa lepas semua. Tu dia menilai dosa perempuan ni tinggi. Masalah Sayyidina Muhammad. Qala, maknanya masalah Sayyidina Muhammad, maknanya masalah Sayyidina Muhammad, jadi orang munafiqin kalau dia masuk Islam, dia bertaubat daripada perbuatan dia tu, masalah Sayyidina Muhammad, jadi masalah Sayyidina Muhammad, Allah terima taubat munafiqin. Orang munafiqin, Islam ni pandang berat orang munafiqin. Orang munafiqin ni namanya Islam, dia main sembahyang juga, salah Sayyidina Muhammad, dia menzahirkan keislaman dia, salah Sayyidina Muhammad, tapi dia kafir. Masalahnya bila dia main duduk dengan kita, salah Sayyidina Muhammad, bila dia main duduk dengan kita, apa? Dia cari kesalahan kita. Lepas tu dia pergi habaq puak dia. Depa tu salah Sayyidina Muhammad. Oh, contoh lah. Tu bahaya orang munafik yang Islam. Hukum Islam, al-munafiqin ni la fi darkil asfali minan nar. Duduk dalam neraka yang paling bawah sekali. Pasal hang menyatakan hang Islam, padahal hang kafir. Pasal hang duduk dalam kelompok Islam. Kalau orang bukan Islam, dia duduk di tempat mana hala-hala tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi masalah Sayyidina Muhammad. Tapi kalau orang munafiqin ni, masalah Sayyidina Muhammad, orang munafiqin ni dia bertaubat. Baik. Taubat perempuan tadi dia boleh cover sama dengan taubat orang munafiqin. Mengisapi perbuatan mereka tu. Wa hal wajadta afdala min an jadas bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Nabi betulkan pasal Sayyidina Umar. Wahai Umar, masalah Sayyidina Muhammad, baik, kamu tak nampakkah masalah Sayyidina, kamu tak tengokkah begitu dia korbankan diri dia, masalah Sayyidina, untuk mendapat keredaan Allah? Kamu tak tengoklah Umar sampai sanggup mengaku dan sungguh datangkan hidup ke atas dia. Kamu tak tengokkah wahai Umar betapa dia nak mencari keredaan Allah? Taib masalah Sayyidina Muhammad. Rawahu Muslim. Hadis ni riwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين.